Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat hari ini 22 hari bulan 12 2023. Nama siapa kak? Dari mana kak? Keluang. Ni boyfriend. Nama siapa bang? Mislan. Ni siapa? Bodyguard? Ya. Nama siapa? Nur Hidayat. Nur Hidayat. Okey. Apa ajak datang kemari ni? Pertamanya untuk anak dulu lah. Dia ni menghadapi satu tekanan rumah tangga. Tekanan rumah tangga. Bermakna ada masalah dalam rumah tangga, dan malam tadi, malam Jumaat, tengah malam tu dia datang ke rumah. Siapa datang ke rumah? Anaknya datang ke rumah saya. Menantunya datang rumah? Anak. Oh, dia datang rumah bang. Okey, mengadu lah. Mengadu perihal, dia kata rumah dia nampaknya dah mula meroyan, nak minta cerai. Masya Allah. Nak minta jauh daripada dia. Itulah. Makanya saya cakap okeylah, kebetulan patutnya 2 hari lepas saya dah kemari. Mungkin ada isu yang lain lah. Okey. Ditadikan malam tadi dia datang. Saya tanya dia, buka YouTube Tabib Adam, tengok hari apa dia cuti. Saya cakap dengan dia, kalau kata dia besok pagi on jalan. Mana saya merangkumilah, membawa betul-betul untuk diri dan anak. Jadi kenal buat saya ni daripada YouTube lah. Daripada orang Kahang Timur. Oh. Maksah nama dia. Okey, apa cerita dia datang sini? Bermakna dia angkat jempol lah. memberi satu komen yang bagus lah. Dia kata dia menjelajah banyak tempat, bermakna di sinilah penamat yang boleh dia fikirkan. Bila saya mendengar gitu, saya pun meresap lah. Okey, maksud dia sakit apa dulu? Tempoh hari rumah dia ada gangguan, bini dia pun ada masalah. Bermakna ambil jembalang-jembalang jin-jin yang ada dekat sekitar rumah dia. Itu yang dia menyatakan lah. Dengan penyakit pembawakan saka-saka yang ada pada dia juga. Itulah yang mendorong, sebenarnya saya mendorong. Sedangkan saya pun dah jauh berjalan daripada Kalimantan ke Demak. Tak pernah, bermakna saya mencari dan beritahu juga siapa yang terbaik kat dunia ni. Masya Allah. Yang baik Allah. Ya, dah. Sifat manusia dia kan ada wajah manusia. Maksudnya begitulah. Saya pun dalam berjalan saya mencari juga. Yalah, semuanya memberi cerita-cerita yang saya rasa ada persoalan-persoalan lah. Itulah yang saya takkan putus asa selagi kehidupan saya masih bernyawa. Saya akan meneruskan pasal saya ada kurniaan. Adakah benar saka maka keturunan saya ini mendorong saya, dan saya pun tak kesudahan dia. Betul. Ya, itu yang saya mencari jalan. Seolah sebenarnya saya dihantui satu pemikiran melihatkan roh mak saya belum lepas. Bermakna itulah yang kata yang saya kena cari jalan lah. Pasal Mesej tu 89 dah beritahu, adalah cerita beritahu gini kan. Tapi ujungnya saya nampak saya boleh dah mati pun tak nampak lagi. Usaha dah cuba, dah macam-macam usaha. Yang terbaru ingat nak cepat kaya pergi Kalimantan cari batu bara. Cari apa? Nak meniaga batu bara. Oh, batu bara. Oh, nak meniaga tak jumpa juga. Okey. Akhirnya ingat-ingat ni dah nak buku juga. Dah letih lah. Kan
Tapi dia tak ada kan tempoh hari dia jumpalah Cik Mak Sah. Kan Masa tu pas saudara kawan. kebetulan kawan. Dia kawan kenalan tu melalui pasal anak dia berniaga dengan anak saya. Ini Bukan. anak lain. Anak si Mak Sah. Okey. Dia berniaga, menantu dia dengan anak dia berniaga dengan anak saya. Kebetulan kat situlah. Jadi Dapat cerita tu. dapat cerita tu. Dikarenakan pasal rumah tu yang perniagaan saya, yang tempat anak saya berniaga ni pun pada awalnya itulah cerita membawa sejarah kat tapak tanah tu, kat Kampung Paya. Kata, kat situlah banyak keanehan memang saya tempuh lalui tahun 80 lebih lah, 90 yang pernah saya berniaga kat situ. Jadi anak ambil alih sekarang lah Pak Niaga tu. Sekarang ni tempat tu dah ramai orang berusaha, memang tak boleh nak pergi. Orang tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Angker lah kata Jawa. Angker lah. Ya Pak. Itulah ceritanya bila yang datang kat sana, yang datang nampak yang kat belakang tu, yang ada makhluk yang dah lama dah betapa itu. Jadi pernah pulihkan ke tempat berniaga tu anak tu? Buat masa ni tak kalin, pasal dia berniaga seminggu, saya tak buat apa-apa. Cuma itulah, gunakan saya punya pulih ikut apa yang saya faham je lah. Taburkanlah dengan garamnya, dengan apa cerita. Tapi menggunakan istilah orang yang kata yang faham tu saya belum merujuk. Inilah ditakdirkan di Jumaat ni, saya kemarilah merujuk. Memang pilih hari Jumaat lah datang kan? Jumaat lah. Yang barakah lah kan? Sebelum datang ni ada telefon lah? Tidak, saya terus saja. Pasrah berserah bertawakal. Cakap dengan anak mana type mana kat TikTok, pergi cari. Yuk kita pergi. Itu je lah. Punya gamble-nya, punya pasrahnya, begitu seronoknya, begitu yakinnya, gitulah. Dah tengok YouTube, TikTok saya. Nampak juga. Kebetulan baru 2 hari ni saya baru balik makam Wali Songo. Alhamdulillah. 1 minggu. 1 minggu semua 99 wali saya pergi. Cuma hari ni rezeki lah jumpa kan. Amin. Yalah, saya pun kalau mengikut jalan apa waris saya pun tertolong daripada sana. Itu yang saya cakap. Ada masuklah dalam hati tu, ada berkata-kata. Bismillah. Ini minum sekarang. Air tetamu. Ini ada herba ini. Itu air herba jenggot Adam. Saya baru melawat ke makam tahun sebelum Covid je. Saya dah pergi. Bulan 6 ni tahun depan saya pergi lagi. Oh. Kebetulan pemegang kunci makam Sunan Kalijaga dah jadi kawan dengan saya lah. Jadi setiap bulan 6 tu lepas hari raya Adil Adha, mereka akan buat korban. Jadi diundang saya lah. Pak Edi. Pemegang kunci Sunan Kalijaga. Oh. Yang buka kunci tu makam. Saya pemegang kunci Demak pula. Imam Aminuddin. Itu kenalan saya lah. Mudah-mudahan bisa boleh berangkai lah. Bulan 6. Lagi satu bulan 6 ni, contoh sekarang bulan 12 kan. Kita dah tengok tiket kapal terbang. Pergi saja ke Surabaya dah dekat 300. Balik bulan 6 yang ni tiket dah dekat 700. Jadi sekarang tengok ni, kalau akan lagi dekat lagi mahal. Nampak? Sebab tu kadang saya bawa rombongan, kadang orang akan komen, "Kenapa mahal sangat?" Pergi buka dekat Air Asia ke mana-mana, paling murah Air Asia. Ya. Yang itu hari kita balik pun dekat 800. Balik saja daripada Jakarta. Itu pun paling murah, Batik Air. Lain tak ada, 1000. Yang ada murah 400 lebih. Lepas tu bag 800. Ya. Ya. 1000 ke 800 Ringgit. ringgit kita. Campur 400 duit tambang, 1,200.
Bapak naik daripada Senai ke Dia camp? naik daripada KLIA. KLIA. Iyalah. Jadi tahun depan ni pun dah mahal dah ni. Tu saya pesan anak murid saya yang nak pergi, semua anak murid saya ramai lah, orang luar pun boleh ikut. Nak pergi booking awal-awal. Takutnya tiket nanti mahal. Jadi isu-isu lagi jadi cerita bahan dah. Seribu lebih lah. Ya. Jadi package saya buat tu 2,500. Termasuk makan, hotel. Ya dah, penginapan semua dah. Cuma tiket kapal tu masuk sekali. Cuma contoh hari yang nak tahun depan lah, contoh lagi sebulan, bulan 6 lah, bulan 5 kita booking, harga dah jadi 1,000 lebih. Jadi yang 2,500 ni tak boleh cover tiket tadi. Ya dah. Jadi kalau contoh saya minta balik, minta tambah lagi, kena faham tiket dah mahal. Lepas tu saya booking awal-awal. Okey, saya balik pada cerita tadi. Okey, yang Mak Syah tadi ada masalah keluarga macam anaknya boleh kurang. Masah dah nak. Pasal anaknya, Masah dia cerita pria saka dia. Tempat tu kat rumah dia tu, tempat tu ada yang nunggu. Itu cerita Masah tu. Okey, anaknya ni apa? Muhammad apa? Nur Hidayat. Nur Hidayat. Rumah tangga berapa lama dah? 7. 7 tahun. Anak berapa ramai? 3. Okey, dengan tiba-tiba minta berpisah. Okey, ada tak, maknanya saya kena tahu cerita lah kan. Ada tak ada pertengkaran ke, yang tak elok ke? Rumah tangga biasa, sedangkan lidah lagi tergigit kan. Jadi saya nak tanya kamu. Pertama, contoh macam tadi bapak yang cakap, kadang-kadang kita baran pada bini. Contoh, kita buka bantai, isteri pun lama-lama pun tak boleh tahan. Betul? Jadi saya nak tahu daripada kamu. Cerita ya, yang daripada awal tu. Tapi dari apa saya baca, kamu ni baran. Okey, ini saya tengok lah saya tak pandai tapi saya boleh baca lah dia baran pada bini. Jadi bini dah banyak sabar, bini sampai tak boleh tahan. Jadi bini lepas minta cerai, kamu dah tersentap. Selama ni 7 tahun dia sabar. Tapi bila kamu sentap gini, kamu jumpa mak ayah untuk cari penyelesaian. Betul? Jadi punca dia dari mana? Dari kamu. Betul tak betul? Kau jangan anggap betul tak betul. Kita ada masuk YouTube, TikTok ni, ada mikrofon tu, kau kena sebut. Ni apa yang saya baca perangai kamu lah. Betul tak betul katanya? Betul. Betul. Isteri kamu ni penyabar orang dia. Betul tak betul? Betul lah. Cuma bila kamu bentak dia macam tu, dia akan melawan. Tak banyak sikit dia akan bersuara. Tak banyak abang dan akak dulu pun macam apa. Abang asyik entah makak je. Satu hari pun akak akan panas. Jadi bila panas bercakap, kamu akan anggap melawan. Tapi dia melawan dasar kebenaran dia. Ini saya apa yang saya baca lah perangai kamu. Itu cerita dia lah. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni, mak cakap kita boleh rawat, kita boleh tarik. Ini contoh bila kita berpasangan suami isteri, seperti mana abang tahu, 90% manusia semua ada saka. 70% sakit manusia, gangguan syaitan. Seperti mana yang kawan abang tadi, Mak Syah, kita rawat. Dia datang sini, isteri ikut sekali tak masa tu? Ikut. Saya dia ikut. Jadi dekat rumah dia ni, kita tak payah pergi. Macam abang cakap tadi, tempat niaga ditaruh benda-benda ni, jin tak besar mana, tak kisahlah. Yang besar Allah. Okey, jadi saya tak pernah pergi pun rumah-rumah pesakit. Kita buat jarak jauh. Saya kena kupaskan cerita ni Ya. Kadang-kadang jarak jauh ni, kadang contoh anak muda macam ni, umur 24. kadang-kadang tak percaya. Tak pergi rumah, tak tengok kedai, boleh ke buat? Sihir buat jarak jauh boleh tak? Habis ilmu Allah tak boleh. Jadi kita kena faham. Tapi tak semua perawat boleh buat jarak jauh. Okey. Saya bukan cakap saya seorang boleh buat jarak, ramai lagi boleh buat jarak jauh. Macam abang cakap tadi, dah merantau Kalimantan, cari. Jadi kalau cabang yang soalan tadi, cari siapa yang paling hebat buat manusia. Yang hebat ni Allah. Yang kita ni sama-sama usaha dan ikhtiar. Okey. Yang menyembuhkan, yang menidakkan semua Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay, contoh anak kamu ni, dia banyak melawan pada kamu juga. Pasal apa? Atas perangai kamu. Sedangkan dia sabar, tapi oleh kerana terdesak, dia terpaksa bersuara. Bila dia bersuara, kamu akan naik berang, seolah-olah seorang isteri tak nak hormat suami. Macam cakap, contohlah kita suami isteri, bila isteri berlawan cakap, pasal apa dia nak betulkan diri dia, tapi kita rasa suami ego kan. Yang ego ni ke yang tak nak mengalah pada isteri. Jadi kita anggap diri kita sincere betul, isteri berbuat pun salah. Saya tak tahulah apa perangai kamu dekat rumah 100%. Ini cuma saya baca, kamu ni ego dia tinggi lah. Jadi dekat situ, kamu kita boleh buang saka-saka dia. Maksa ada cerita tak buang saka berapa mahal dia? Pastinya ada sampai 250 ke buang 50 saka tak kira dah tu. setiap orang rawatan RM50 berarti 300 seorang. Okey, bila dia dengan isteri nak ikat simpul kasih. Ikat simpul kasih ni bukan kita pakai mentera jin syaitan iblis kita pakai nur untuk satukan. Bila kita nak satukan seseorang ni ataupun pasangan, dua-dua ni kena buang saka. Pasal apa? Kita tak ada buang saka. Contohlah kita nak ruqyah dia, masukkan ayat-ayat kat dalam tubuh badan dia. Saka dia ada akan panas. Berarti kena rawat dua-dua. Okey, contoh kalau hari ni tak nak buang saka, nak datang lain kali pun terpulang. Kalau tak nak datang pun dari jarak jauh pun boleh kita buat, tak ada masalah. Cuma cakap tadilah, kadang-kadang manusia ni dengan jarak jauh tak percaya. Tapi ramai pun dari jarak jauh, dari Sabah pun ada. Banyak tempat lah jarak jauh, alhamdulillah. Jadi keduanya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai raja dalam rumah, sebagai khalifah dalam rumah, kamu kena pandang seolah-olah isteri kamu ni macam ibu kamu. Tengok ibu kamu. Pernah tak kamu derhaka pada ibu kamu? Jadi kamu kena faham, isteri kamu tu pun perempuan. Kena hormat seorang perempuan walaupun dia bukan ibu kamu. Nah, ni saya sekolahkan kamu. Pasal apa? Kamu masih muda. Perjalanan masih jauh. Siapa pun dalam dunia ni, perempuan kita kena hormati. Mereka kan insan yang lemah. Betul. Pernah pukul bantai isteri tak? Dah dulu. Pernah juga dulu. Jadi kat situ maaf cakap, contoh ibu kamu dulu ayahnya pernah pukul. Sampai hari ni ingat tak kat contoh-contoh? Ini contoh kena lempang lah contoh kan. Sampai hari ni walaupun dah berapa tahun kahwin dah? 50 tahun, 40 tahun. 40 tahun. Kalau kena lempang sekali masa dulu mara baru, agak teringat sampai hari ni tak? Masih teringat. Dia masih tengyang-nyang lah kata orang. Faham bang? Tak, orang tak kita sama juga. Contoh kamu masih nakal-nakal dulu, mak ayah kamu masih pukul bantai kamu. Kamu ingat lagi tak cerita tu? Betul, tak boleh lupa. Tapi kita kena maafkan. Jadi sebagai seorang isteri, dia insan yang lemah. Okey, jadi kita kena hormati seorang wanita ataupun seorang isteri, seorang ibu, seorang apa dia panggil, gadis ke apa-apalah, perempuan lah, kaum hawa lah senang cerita. Kita kena hormat. Okey, contoh bila buat rawatan. Sesudah buat rawatan, bisa kata balik ni, kamu masih balik rumah kan? Jumpa dia, minta maaf. Saya akan tariklah apa-apa benda yang buat dia ini, kita akan ikat simpul kasih, supaya kamu mesra balik. Tapi kamu kena ingat, bila kamu barat lagi, buat lagi, kau rasa dia maafkan kau lagi tak? Manusia kasih kita peluang 3 kali. Sekali dia maafkan, kedua dia maafkan, kali ketiga tak, orang tak kita bang. Betul. Jadi isteri kamu dah banyak kasih kamu peluang, tapi atas dasar ego kamu. Okey,
soal kerja lah. Pergi kerja, balik kerja. Pernah tak lepak-lepak kat luar? Jarang. Jarang. Okay. Jadi saya cerita ni kenapa? Pasal apa? Kadang-kadang isteri dah lama daripada pagi sampai ke petang tunggu suami balik. Betul. Kadang-kadang si suami suka melepak. Balik kadang pukul 8, 9 malam. Isteri ni menunggu dengan anak. Jadi kita melepak. Bayangkan berapa jam? 12 jam tak balik-balik. Contoh isteri kerja, kamu duduk rumah tunggu dia balik kerja, dia melepak. Geng-geng dari shopping ke pergi mana ke. Apa kamu rasa? Rimas tak? Sekejap kan telefon betul. Jadi sama juga, tak orang tak kita. Jadi kita kahwin ni untuk apa? Bahagia, kekal ke jannah. Ni cinta sama suka ke ataupun mak ayah recommend kan? Sendiri. Kawan sekolah bukan? Sekolah. Masih zaman sekolah ni, kita flashback zaman sekolah ni, saya nak rawat, saya nak kena sekolahkan dia dulu. Bila kamu cinta dulu, time sekolah, tak jumpa satu hari, kau punting sekolah pun tak nak. Betul? Mesti nak jumpa dia. Kau dengan dia satu sekolah? Satu. Ha? Satu kelas? Satu sekolah, Oh, satu sekolah. tapi lain kelas. Kau dengan dia umur sama? Bapaknya tak tahu. Tak tahu, saya sebenarnya apabila saya melihat satu orang perempuan, waktu tu dia berniaga ikut abang dia. Jadi perempuan ni yang saya tertarik, sebelum tu dia memang dia siang malam lah bermana dia berniaga, dia dah Rajin kenal lah. Dia rajin. Satu hari saya terpandang ditolak, dia ni duduk dalam van, bini dia perempuan tu pergi tolak. Itu saya tersimpan tertanya dalam diri, adakah ini manusia pilihan? Kan tu, itu ceritanya pertama. Kerana langsung hari raya tu dia datang, saya kata kau boleh tak saya satukan, kalau kau berterusan macam ni banyak perkara yang tak baik. Saya langsung cakap tak apalah, apa dosa kau biar ayah tanggung lah. Kau punya apa masalah biar ayah tanggung. Sekali apa yang tak, ayah tak mau korang jadi masalah. Dengan rela hati saya jumpa mak bapak dia. Kerana saya jumpa mak bapak dia, saya kata saya tak boleh pandang. Kenapa kita boleh mudahkan jalan, kenapa tak nak dibantu? Saya langsung cakap dengan dia, tak apalah, kau ayah uruskan dah. Ayah hendak kau jagalah kebaikan ini. Itu ya langkah pertama saya ambil. Bila saya ambil, rupanya mak bapak dia ni, rupanya perempuan ni sebenarnya orang dah liar. Okey. Dah memang langgar, mak bapak dia langgar semua dah. Tak hormat lah. Tak hormat, memang bawa kereta pergi ke Kuala Lumpur, dundang-dundang. Sampai saya pesan dengan bapak dia, kalau ini hari bila anak saya ambil alih, patutnya bapak serahkan, jangan ambil tahu lagi tentang anak. Kalau anak saya telanjang dia ke apa tak apa, saya akan menghukum. Saya kata dia. Sampai satu hari tu, sampai mak bapak dia bawa dia, mak dia yang bawa dia dah bercerai, minta surat. Dah minta pergi sana. Saya datang, tolong bagi saya peluang, saya akan bertanggungjawab. Sampai saya kata gitu. Jadi rasanya kan, perempuan ini adalah perempuan dia, mak bapak dia ni memang dah lulus, dan mak dia sangat suka bermain-main benda-benda yang kan. Itulah. Itu yang saya dapati, campur tangan orang tua yang tidak sepatutnya. Tapi hari ini saya kata pun, saya cakap anak saya, kau gagal. Pasal padahal saya dah sediakan tolong jangan kau duduk dengan orang tua. Keluar. Sekarang duduk orang tua ke duduk sendiri? Dia duduk campur orang tua dia. Tempoh hari saya sediakan rumah, dia tak boleh pasal jauh kerja. Ingatkan dia nak sementara. Tapi dia itulah, kat situlah saya nampak. Saya nampak perempuan ini, yelah, pertama dia pernah cakap dengan saya tak nak anak ayah. Dia fikir dulu pada awal bismillah, dia nampak dia ni anak orang kaya. Siap cakap, saya ingat dia ni orang kaya. Mata duitan lah ni. Dia mata duitan. Maksudnya itu. Jadi berhadap seorang perempuan terlampau lemah lah. Saya kata memang mak bapak ni memang tak didik benda sopan. Kerana itulah Kurang akhlak lah. Akhlak dia kurang tu. Itu yang sampai saya pernah beradab dengan mak bapak dia. Sampai saya cakap dengan bapak dia, ni gara-gara mak engkau ni, kalau mak engkau tak boleh hajar, engkau izinkan saya hajar mak dia. Sampai saya minta izin dengan lelaki dia tu. Kan pasal dia menyokong. Dia menambahkan suasana yang tidak bagus. Bukan nak membantu, nak mengeruk keadaan. Itulah saya nampak. Jadi kamu kat rumah, mak cakap, saya kena tanya Ya tak. kamu tak boleh bersuara kat rumah.
depan mak mentua, bapak mentua. Diam. Tu macam mana? Masuk suara tu. Yelah macam apa mak mentua kamu cakap, gini, kamu dia ikut saja. Maksudnya kalau yang baik tu memang saya ikut lah. Yelah baik, contohlah macam ayah kamu cakap tadi, dia suka main benda-benda syirik, khurafat, benda-benda gaib. Tahu benda-benda gaib ni? Pakai bomo, dukun, pawang Contoh dia tundukkan kamu tak boleh banyak cakap, diam di dalam rumah. Contoh macam tu. Saya memang dalam rumah tu memang saya banyak diam lah. Saya tak campur lah urusan keluarga, selain keluarga saya lah. Okey, apa yang ayah kamu cerita, mak mentua kamu sokong isteri kamu, apa dia buat gitu, gini. Jadi apa kamu punya rasa? Tak tahu nak cakap macam mana rasa. Mesti rasa kecil hati. Tak tahulah kamu rasa tak kisah ke, tak tahulah. Urusan apa mak bapak auto saya tak ni lah, tak kisahlah apa benda yang dia nak buat ke. Saya pandang hubungan saya dengan isteri saya lah. Okey, tadi ayah kamu cakap dia ada rumah, tempat tinggal, kalau kamu tinggal. Dengan tempat kerja kamu apa jauh? Hitam. Pasal warna hitam tu lebih kurang Setengah jam. lebih setengah jam. Lebih kurang lah. Macam ayah kamu cakap, bila kita berumah tangga sebagus-bagus ada rumah sendiri, jangan campur dengan orang tua. Umpama walaupun dapur tak berasap, jangan mengadu pada orang tua. Walaupun sebagai mak sendiri, ayah sendiri, ataupun mak mentua, ayah mentua. Kerana apa? Itulah liku-liku hidup sebagai seorang pasangan suami isteri. Susah, pahit, maung, rasakan sendiri. Macam mak ayah kamu dulu. Pernah tanya tak kahwin dulu macam mana? Senang ke? Dulu ada motor bang, saya kahwin dengan kakak. Waktu saya cuma rasanya bertuah lah. Kehidupan tu Ada lagi lah. Yang ada pakai basikal saja. Ya. Betul. Ini cerita orang dulu lah. Jadi kena, kalau nak aman lah rumah tangga, kena duduk sendiri. Masalah pun tak, rumah dia tu tanda. Orang rumah tak mau. Tu dah keras kepala dia. Itu yang saya dapati, payah nak bentuk dia tu. Kan, memang tujuan saya kalau boleh nak cabut je nafsu dia dulu. Biar dia jadi patung dulu. Itu memang saya dalam penilaian saya. Kan, pasal apa saya faham hari ini anak saya, bila saya cakap segala duit perbelanjaan dia tu memang saya bagi untuk anak, saya tak hendak kan. Jadi patutnya si perempuan ni diakur lah pada suami. Sekarang dia tak akur. Ni perempuan ni memang tak nak. Jadi macam abang cakap tadi, dia ni mata duitan. Ya. Jadi apa yang dia bagi tak pernah cukup. Ya. Itu saja. Yang memang kurang bersyukur dan kurang Jadi kurang. ni mungkin andaian saya, mungkin mak dia kalau boleh suruh pisahkan, cari yang ada lagi. Ya, itu wajib, itu pastinya, itu jalan memang begitu. Nah, itu jalan cerita dia lah. Okey. Mana Jadi orang senang pun, dapat orang senang pun belum tahu kita hidup bahagia. Betul lah tu. betul. Tak ada silapnya. Sebab tu dalam hidup masyarakat ni mak cakap, antara orang biasa susah ataupun orang yang senang, lagi banyak masalah orang senang. Ya. Betul. Hidupnya orang senang dengan orang biasa-biasa, banyak orang biasa ni masuk neraka. Yang susah, yang biasa ni banyak masuk surga. Kenapa? Pertama, bila dia senang, dia lupa Allah. Yalah. Itu yang jelas. Kebanyakan dia lupa Allah. Contoh, solat dia ke mana, dia nak enjoy je. Tak semualah, kebanyakan. Jadi tu pulang pada abang, anaknya, ibunya, nak buat macam mana. Adakah sama nak satukan ke, ataupun nak buat macam mana. Pasal apa? Pertama, macam abang cakap, maknya suka pakai benda-benda gaib. Jadi dia sudah pakai ke anak dia supaya melawan lah. Saka dia pun kuat.
dia suka melawan daripada mak dia tadi. Selalunya bila orang bekal benda-benda ni tak kekuat, tak lama. Lebih-lebih lagi anaknya ni berdinding tak ada. Ya dah, betul. Cuma saya cerita tadi, kamu fikirlah. Nasihat saya lagi bagus. Walaupun kerja setengah jam pun. Ada orang kerja dari Melaka ni via KL pun ada. Ya. Betul, daripada Muar pun ada yang pergi ke KL kerja. Pergi balik hari-hari naik bas. Ada, lagi jauh. Jadi bagi saya rezeki di mana-mana lah. Ada kereta sendiri. Jadi contohlah kalau pergi kerja setengah jam hujan, tak kereta bukan basah mana pun. Yelah, rasanya saya dah sediakan semua asasnya, insyaAllah lah semua dah ada. Cuma keharmonian dalam rumah tangga je. Itu pasal apa, desakan yang tak sepatutnya. Yalah, daripada pihak ketiga lah. Pihak ketiga, kesedaran seorang perempuan ni suruh menjaga anak. Anak berapa tadi? 3. 3. Yang paling tua berapa tahun? Orang muda. 6. Itu 5 tahun. 5 tahun. Harapan. Tak perlu beginilah, apa buatlah. Saya pun mengharapkan buatkan sesuatu apa yang diharapkan. Hidayah yang ada pada diri itu, bagaimana tolong curahkan. Dan harapan saya adalah, saya pun tak nak inginkan penceraian. Saya cakap dengan anak, jangan cari lelaki baju. Dia ayah dia kahwin lepas 2-3. Pada ceraikan terumpan. Kalau perempuan tu berkandang nak jumpa siapa, dia jumpalah. Mulut tu jangan mudah. Jangan lepas. Jangan lepas. Jangan. Itu adalah komitmen saya. Kerana itulah keyakinan pembelajaran yang saya miliki. Betul. Kan? Jadi dalam pencarian ni saya pun serahkan jugalah. Dan Allah Ta'ala kan untuk dia. Tak ada mustahil pun. Kan? Apa renung-renungan yang boleh munasabahnya macam mana tolong buatlah tu. Kena kat tadilah pertama saka kamu, saka orang rumah kena buang. Itu rawatan 2 orang tu dah 600. Saya kena bagi tahu awal-awal saya akan bersihkan apa yang dalam rumah mak mentua dia. Apa yang ada dalam diri dia, dalam isteri dia dan juga sekitar keliling. Contoh, kadang-kadang orang yang pakai benda-benda mistik ni dalam diri dia tak ada. Dalam rumah dia tak ada, tapi ada kat luar. Iyalah. Bila dia perlu dia panggil. Ni pun ada cara-cara orang pakai ilmu hitam ni. Jadi kita akan buat jarak jauh lah rumah tu. Nanti bagi tahulah rumah tu kat mana, kita akan buat. Jadi bila buat dalam rumah tu, termasuk siapa yang amal dalam tu, yang ilmu mistik ni, kita buang semua sekali. Semua dengan izin Allah, kita buang. Cuma nak kena faham, bila orang pakai mentera ni, dia memuja. Dia macam cerita Piramli. Kan dia panggil kertas kan, mambang putih, mambang merah, mambang biru, mambang hijau kan. Itu mentera. Bila dah buang, dia akan mentera datang lagi yang lain. Sini kita matikan saka ke, sihir ke, kita matikan. Kita hancurkan. Lepas tu bila dia pakai benda mistik lagi, ataupun dia buat amalan lagi, dia mentera, dia panggil yang lain datang. Sebab tu dekat tadi, sebagai ketua keluarga, sebagai khalifah dalam rumah tangga, sebagai raja dalam rumah, kena ada ilmu di dada. Kamu solat tak? Solat tak 5 waktu hari-hari? Dia tinggal lah. Jadi sebagai ketua keluarga, cuba kamu buat 5 waktu. Okey. Kamu tengok mak mentua kamu, dia akan panas. Pasal apa? Dia pakai benda-benda yang gaib, yang tak elok. Bila azan tu, azan lah kuat-kuat. Pernah tak berjemaah dengan mak mentua, bapak mentua dalam rumah? Sejak kahwin tak pernah. Lepas ni cuba bawa mereka, ajak jemaah. Tengok apa reaksi mereka. Suruh ayah mentua kamu jadi imam, ataupun kamu jadi imam. Ajak berjemaah, nampakkan perubahan lah. Tengok mereka nak tak.
Itu soalan nak. Okey, cerita abang pula ni. Apa masalah ni? Tadi kedai satu, Kedai apa? itu yang kata kedai tempat anak meniaga. Dekat Melayu, okey. Itu satu bab. Hmm. Kan, satu bab lagi, kalau kata saka jin tu, tak tahu lah berapa ramai yang kata dah kesaka membuang. Pemana saya dah lakonkan lah, maksudnya kan. Tapi saya nampak pun tak ada perubahan. Cuma kalau boleh berkongsi, saya terlampau teruja ingin tahu, adakah potensi saya ini yang dipanggil cucu terakhir untuk menyelamatkan keadaan itu ada respon ke berkubur? Ada respon ke? Berkubur. Berguru. Berkubur. Berkubur. Itu je, ayat itu je lah. Keturunan abang dulu duduk di sini lah. Dukun, pawang, bomo, bidan, maknya. Keturunan kamu dulu. Terus, macam mana tu? Maksud saya tadi, nenek moyang kamu, mak bapak kamu lah. Adakah mereka ni bomo, dukun, pawang atau mak bidan? Saya rasa pada mak tak ada, tapi dia pandai-pandai nak jadi bidan tu ada. Tapi dia tak belajar lah, dia orang bukan yang belajar lah. Tak pasti, cuma saya dapati yang saya dengar arwah bapa saya, sebelah bapa saya, dia memang orang yang agak berkebolehan. Yang kata pandainya kat situ banyak kepada bapa. Sampai ke masjid dekat Pek Raja, dia pernah bercerita dia angkat kayu Balak. dia pikul Macam malak. badang lah. Dia badang itu saya dapat cerita bapa lah. Kalau cerita mak, saya kurang dapat maklumat yang betul. Kan saya tak dapat. Okey, kalau cerita badang tu lah. Seorang manusia boleh angkat sebatang pemeluk pokok. Dari mana datang tenaga dia? Ya, jinnya bantu. Akak faham kan? Akak tak faham kan? Okey, kat situ dia pakai kadam. Itu saya tanya tadi, keturunan-keturunan kamu apa mereka ni? Apa kelebihan mereka? Sebab tu dekat tadi 90% manusia semua ada saka. Saka ni keturunan. Mak cakap abang orang Jawa, akak orang Jawa. Jawa. Batuk lah. Bapak Jawa, mak Melayu. Okey, kalau cakap mak Melayu bapak Jawa, ikut darah bapak Jawa. Kalau Bugis ke, Banjar ke, apa pun semua asal daripada Indonesia. Okey. Sebelum datangnya Islam kat Indonesia ni, mereka banyak pada Hindu dan Wajibnya begitulah. Buddha. Lakon dia. Kan? Jadi baru datangnya Islam, baru disebarkan Islam, mereka berhijrah ke Malaysia. Termasuk saya lah, sama lah. Okey, bapa saya asal Indonesia, nenek saya asal Sumatera. Bapa kepada mak saya, datuk saya sebelah mak lah, Cina daripada Kuangtung. Bukan Cina baba Malaysia, Melaka ni daripada Kuangtung, original Cina. Sebab tu saya putih. Tapi kalau ikut Melayu kan dia matang sawah gitu kan. Sawah matang gitu kan. Jadi ada banyak campuran lah, Jawa, Melayu sama Cina lah. Jadi saka tu manusia semua ada, insyaAllah. Tapi insyaAllah sini kita matikan saka, kita bunuh. Saka ni dalam badan seorang sekali je ada. Cuma contoh, abang ada adik-adik, perayaan ataupun kenduri kendara jumpa, saka ni tak mustahil boleh masuk. Saka-saka diorang ni masuk. Sebab apa? Kamu dah ada sarang dia, dia menumpang. Tapi bila buang saka dalam diri kita ni, badan akan seringan. Itu beza dia lah. Ada orang tak rasa pun, tapi insyaAllah saka tu kita akan tarik. Kat sini mak cakap, kalau abang pernah tengok YouTube saya ke, akak ke, adik ni ke, sini kita pakai ilmu kebatinan. Kalau di Indonesia abang lebih tahulah, dipanggil tenaga dalam. Di sini kita tak pakai ruqyah. Bukan cakap ruqyah tu tak bagus. Masing-masing perawat ada cara masing-masing. Ada ubrah yang masing-masing lah. Kalau abang banyak pergi ke Indonesia, banyak pakai tenaga batin, tenaga dalam, betul. Jadi yang ilmu hitam ni pula dia pakai jin. Tenaga dalam juga jin. Tapi mak cakap selagi
Orang jin-jin ni, Yalah. kita boleh tibai diorang je. Okay, jadi abang punya tempat kedudukan sekarang nak pulihkan kedai. Katakan ini cara sini lah kita pulihkan dalam diri. Ini saka-saka kita buang. Kedai, rumah itu kita buat semua percuma. Kalau ada kebun pun bagi tahu ada kebun, kita bersihkan. Contoh orang dulu kan dia pagar kebun. Dia dah macam-macam lah. Dia pakai apa? Yang ada pakai macan, harimau, yang ada pakai jin. Macam-macam lah. Jadi itu semua kita buat percuma. Kalau ada rumah sewa pun kena bagi tahu, kita buatkan sekali, itu pun percuma. Kita bukan kira satu rumah itu ada 3 rumah sewa. Ini aku ni kena bayar nanti. Semua free kita buat. Asalkan itu hak abang ataupun kalau hak isteri pun kita buatkan sekali secara percuma. Dengan mahal tadi 300 seorang kita buat semua bersihkan. Walaupun kebun tak bagi gambar, tak bagi alamat, insya-Allah Allah Maha mengetahui. Ini nikmat Allah. Jadi abang ada kebun? Tak ada. Ada rumah sewa? Kebun mak lah. Kebun mak untuk orang tua memang hari ni ada. Okey. Sekarang ni saya cuba nak memperbetulkan semangat orang tua dulu, dia punya harta. Ada kebun yang saya tengah berjuang huru-hara dengan keluarga. Berebut harta. Berebut harta. Itu memang ada satu amanah yang saya pun dah berniat nak jadikan tempat itu wakaf untuk mak bapak saya. Tapi benda tu pun jadi bentangan. Saya jadi merompak atau mak bapak saya datang kat sana, pada awalnya diorang buang saya tidak diakui ada hak balik. Dikarenakan kakak saya meninggal, mati, saya cakap dengan adik-adik, aku pewaris dia. Kerana nak apa-apa langgar mati, saya langgar dululah. Ini harta tetap, saya cakap ini kurniaan Allah. Ini daripada kurniaan Allah memberi kuasa mandat pada mak bapak aku. Itu saya cakap dengan dia lah. Kerana nak pacak, kau nak pacak apa pun, saya akan bertumpah darah, saya akan pertahankan benda ini. Itu yang saya masuk gelanggang kat diorang ni. Diorang suruh jual ke apa? Yang lain dia jual. Dah habis dah. Daripada 8 ekar, saya ada adik-beradik 9 orang. Tanah tu yang 8 ekar, yang pertama tu 8 ekar, yang pertama dulu 8 ekar. Dalam kat situ dia bagi 8 adik-beradik. Jadi Kamu saya dikecualikan. buang. Apabila saya dapati kakak saya meninggal, adik saya beritahu aku tak puas hati. Jadi tak puas hati, saya masuk belakang lah, saya ambil kuasa yang baki kakak saya yang mati, saya kata itu hak. Biar saya yang ambil. Nak jadi apa jadilah. Kalau anak saudara dia punya hal ke nak datang, hadap saya. Tapi semua tak nak datang. Dan saya pernah ambil kuasa kat situ, saya nampak racun dia, masalah yang saya hadapi. Kat situlah. Itu pasal kata harta lah. Kan benda lain tak ada. Saya memang tak ada harta kata atas nama saya Mislan bin Zainal ni. Saya tak feeling dalam benda tu. Tapi besok saya mati telanjang, saya cakap. Saya tak ada igau kan, apa-apa pun tak apa-apalah. Tak apa-apa peduli je. Kan. Sebab tu bila orang tua-tua tinggalkan harta. Ni saya komen sikit pada masyarakat lah yang tengok YouTube ke TikTok ni. Pertama, harta-harta yang mereka ada ni bukan titik peluh kita duit kita. Betul lah tu. Yang kita rebutkan sangat, ini harta dunia. Harta dunia ni tak bawa mati. Yang bawa mati nanti tanah lot tu. Tanah kubur. Itu saja. Tak bekalkan apa pun. Tapi benda ni jadi lumrah kepada masyarakat kita. Banyaklah kes-kes gini saya jumpa. Ini saya semua nak bagi kesedaran pada masyarakat lah yang tengok YouTube saya, TikTok saya ni. Tanah tu orang tua kita dulu-dulu yang beli, yang teroka dengan titik penuh dia. Macam abang cakap tadi, galak dia boleh tebal-tebal dia boleh angkat. Jadi kita sebagai anak cucu ni tumpang senang. Sedangkan duit 1 sen pun tak keluar. Atau kita kembangkan lagi. Kan? Jadi bila datangnya ketamaan seseorang, inilah jadi dia. Dia sanggup buang adik-beradik. Ini abangnya cerita. Saya pernah dengar satu cerita. Ada mak masih hidup,
ada adik-beradik 6 orang. Dia pergi pejabat tanah, dia cakap mak bapak semua dah mati, adik-beradik tak ada. Ada? Sampai macam gitu. Tapi dalam kes mak saya, masa tu dia hidup, mak saya sumpah. Anak-anak ni dah bangun sumpah, tak aku halalkan apa yang kau buat. Perkataan tu makanya kakak saya, laki bini mati tepi dilanggar kita. Pasal memang dia cakap, dia memang dia sumpah. Kan? Pasal apa amanah-amanah dia bagi, tak sepatutnya orang buat. Betul. Sampai anak-anak dia orang pakar, dia tega bercakap. Mak dah makan hati anak yatim. Masya-Allah. Itu suara seorang anak dah bercakap itu. Yang lelaki pula bercakap, mak ni dah tak data, dah kena runcing, mak dah kena jual. Ni semua mak dah tak data. Mak masih hidup lagi. Itu yang saya terpaksa lah. Terpanggil tanggungjawab. Sebab tu saya akan mempergunakan jin ke apa pun, saya akan selesaikan sebagai amanat yang nyawa saya ada. Saya cakap saya nak buat sesuatu untuk ibu saya. Ya. Sekarang ibu masih hidup ke? Tak ada, baru meninggal. Dah 5 tahun dah. Saya pun bersyukur. Lepas tu dalam meninggal dia pun, sebab tu saya dapat kata mak saya ni tak gentayang. Pasal apa, dalam mati dia dah mengadu, dah memberitahu anak-anak, tolong tanamkan aku sebelah kubur bapak engkau. Bapak saya dia kata dekat Bayar Raja. Kan saya cuba pertahankan, saya cakap masa dia mati dah patutnya pergi sana. Anak perempuan dia, keluarga yang lain terus tarik. Dia kata biar dekatkan kita, senang. Kat situ saya gagal lah pertahankan. Itu amanah dia tu. Itu anak dia tu yang dekat dengan dia lah. Kan itu yang saya cakap. Saya dapati bila saya jumpa orang yang hari bilah dan datangan saya, dia nampak wajah-wajah sunggul mak saya. Kerap kali mak saya itu menjermakan wajah dia, minta dipertolongan. Dah 5 tahun dah meninggal. Betul. Contoh lah ni, contoh. Kalau kamu masih berkeinginan lah ikut apa hajat maknya, arwahnya, pindahkan ke pusara sebelah ayah kamu. Mohonlah majlis agama Islam. Ini amanah. Supaya macam kamu cakap tadi, wajah-wajah anak yang hidup ni tak ada muka, tunggul. Yalah, saya nampak yalah. Kalau satu tidak membebankan, saya pun tak, kalau boleh pun saya tak nak bertumpah darah dengan adik-adik lain lagi dah. Memang ada sebagian dia faham, ada yang boleh bercakap, tapi saya nampak halangan-halangan yang tua tu dah mudah tiada. Saya rasa pun izinkan saya cuma tunggu masa je lah. Cuma mereka ni, apa yang saya nampak lah, Tambahan nombor 5 bersama perawat biasa. bila mereka mati nanti, bumi tersepit. Kedua, tak berjaya bila dah ditanam, kubur mereka akan berlubang ataupun berasap. Tak percaya tunggu yang tamak-tamak harta ni. Tak percaya tengok. Pernah tak pergi pusara, tengok ada muka lubang, kubur tu berlubang kan? Malam tu berasap. Dia kena seksa dalam tu. Perempuan. Tapi bila alam-alam moden ni, kadang-kadang mereka ni lupa. Tak peduli lah. Dia tak peduli dah. Apa yang Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam hadis, semua dah sebut dah. Walaupun seinci kita ambil tanah orang pun, azab kubur kena impit. Apa tulang rusuk ni akan bercantum, remuk. Sebab dalam harta dunia ni jangan main-main. Lebih waris daripada keturunan kita kan. Kita cakap tadi lah, mereka ni tak keluar 1 sen pun. Iya. Jadi yang kita rebut sangat, kenapa? Dah diamanah oleh ibu, sebagi harta. Walaupun contohlah 8 ekar tadi, bagi daripada 9 orang, jadinya 3 suku ekar seorang lah. Jadi oleh kerana ketamaan, ini lakinya, tu yang tadi abang cakap, laki bini kena langgar mati. Yang lain-lain ni kita tak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mungkin azab Allah bagi sakit, tak berhenti-berhenti, tak sembuh-sembuh. Banyak lagi lah
karamah-karamah Allah yang akan bagi. Okey? Okey. Jadi nak buat abang dengan ni macam mana? Nak buat dengan isteri dia sekali? Ya. Kau nak macam mana? Nanti. Ha? Kalau nak bawa bini dia, Dia bawa minta, kalau dia tak nak ikut, kita buat jarak jauh. Macam kat tadi, contohlah, kalau hari ni tak nak buang saka dua-dua lah, lain-kali ada rezeki pun nak buang, buat jarak jauh je. Kalau kita tahu, okay, hantar gambar suami isteri, kita buat jarak jauh. Kita buang saka dia, kita ikat simpul kasih. Selagi tak buang saka, kita tak boleh ikat simpul kasih. Pasal apa, sini kita pakai cahaya, nur. iyalah. Nur dengan setan, panas. Lagi dia marah. Iyalah. Kalau itu baru kita buat dulu dia punya, kan hari ni kau pergi cek aja lah. Ha? Ke nak uruskan diri kau terus? Nanti ya. Ha? Nanti ya. Nanti. Ha. Okey, yang abang pula. Dia tak nak rawat lah, dia cuma Nak kedai hari jarak jauh. Okey, abang ni nak pastikan saka sekali ke, nak pulihkan adik-adik punya tanah tadi ke, dengan tempat meniaga tadi. Kalau hari ni saya nampak saya nak pulihkan apa ni untuk anak tempat yang saya berniaga tu dulu. Nah itu yang saya utamakan. Misalnya ialah kesan daripada saya dengan si Mak Sah yang tak bawa kemari tu. Dia pun nampak boleh bercakap, tapi cakap aja. Dia boleh dapat rasa macam-macam rasa kat situ. Itulah kalau ada perkongsian yang boleh dikongsikan dekat situ, saya utamakan tu dulu lah. Okey. So, kedai je Bismillah. Dekat mana kedai tu? Kampung Paya. Tengok gambar. Kat Keluang. Keluang. Bismillah. Dia pakai siam punya tu. Bismillah. 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 Dia berniaga apa situ bang? Bawa masa ni gurun pisang dengan abang balik. Pisang, goreng berdek. Dia warung lah. Warung. Di tepi jalan ke? Ya, benar. Bismillah. Pisang rempah. Bismillah. Bismillah. Okey, lepas ni pergi balik Raja. Dan di Keluang. Balik Keluang. Kalau sempat lah tengok warung dia malap ke tidak. Kalau nampak terang, cerah, pasti benda tu dah bersih lah. Kena faham bila sihir ni orang akan buat lagi. Sentiasa berulang lah tempat tu. Kena faham. Jadi simpulan bahasa dia, sebagai bagusnya ada ilmu, boleh buat sendiri. Di sini besar rawatan saya ajar ilmu ni kepada masyarakat. Bukan saja yang kena sihir, tak kena sihir pun nak belajar, nak ilmu pun boleh. Ni saya cuma kupaskan lah. Ilmu yang saya ajar ni hanya zikir 5 minggu dalam hati. Di mana-mana kita berada. 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Hanya zikir 5 minggu. Lepas 5 minggu tamat. Seperti mana abang tengok dalam YouTube,
cara rawatan kita boleh buat jarak jauh, jarak dekat, kita boleh pulihkan keluarga. Siapa-siapa lah kita boleh jadi perawat. Ilmu sangat unik lah. Walaupun baru ijazah, nanti 26 hari bulan ni ada orang Singapura nak ijazah. Dia asyik kena sihir. Dah banyak tempat, macam abang dah sampai pergi mana-mana. Cuma saya pesan dia, sampai anak-anak dia semua kena sihir. Sampai dah tak ada duit, sampai bankrupt lah bisnes dia sampai jatuh orang buat. Jadi saya nasihat dia belajar. 26 hari bulan ni dia akan datang dari Singapura. Dia akan ambil ijazah. Mak cakap, contoh, sampai bila saya nak kena berobat. Belajar ni pula contoh, kalau lelaki RM695 seumur hidup. Itu termasuk kita buang saka dengan rawatan, dengan kelengkapan ilmu lah perguruan kita. Okey. Zikir 5 minggu tamat je, insya-Allah. Walaupun ijazah hari ni dah boleh bersihkan, dah boleh lawan sihir. Tapi jangan bagi penyihir dulu, jangan buang kasih kedai balik, matikan, buang. Okey. Ilmu ni sangat unik lah. Maaf cakap, saya bukan cakap riak, tak boleh bongkak. Saya dah rawat sihir, lawan sihir 28 tahun. Dengan izin Allah, saya masih berdiri dua kaki saya lagi. Allah masih sayangkan saya. Kau tengok YouTube saya, last kali saya buat apa? Saya cabar bomoh dukun pawang yang amal ilmu hitam, yang sihir orang ni. Sampai hari ni tak nak sihir pun. Bukan tak ada orang sihir, ada sihir tapi tak sampai. Ini ilmu Allah. Yang kita zikir dalam hati tadi, roh kita akan bercahaya. Jadi barang-barang yang mistik ni lah, yang gaib ni tak boleh masuk. Ilmu ni ada dua, zahir dan batin. Batin tadi yang tak nampak lah, gaib. Yang zahir ni contoh, abang ke, akak ke, anak ke lagi mengopi, mengeteh kat luar ke, orang upah orang pakai kayu, pedang, parang kan. Dia nak hayun tak boleh sampai. Kerana tak pakai senjata, pakai tangan pun sama. Dia nak hayun kita tak boleh sampai. Kita hentak bumi je, Allahu Akbar, tercampak dia. Ilmu ni ilmu Allah yang sangat unik, luar biasa. Nak belajar pun kita tak paksa lah. Saya cuma kongsi. Jarang perawat-perawat akan ajar ilmu dia pada masyarakat ataupun pesakit. Di sini kita bukan along, kita nak tolong. Jadi contoh, asyik kena sihir. Pergi merata-merata tempat. Kebanyakan perawat dia takkan kasih ilmu dia pada abang, pada akak, pada anak. 695. Perempuan 625. Kenapa perempuan tak pakai belangkon? Lelaki kena pakai belangkon. Ya, ada, kita ada 600 lebih itu masuk dengan kelengkapan dia lah. Kenapa kita pakai belangkon? Kalau akak orang Jawa, abang orang Jawa, Wali Songo tu, cuba tengok gambar tu. 88 pakai sarban, 1 pakai belangkon. Itu asal orang Jawa. Itulah tadi Sunan Kalijaga. Jadi anak murid saya semua pakai belangkon. Itu hari yang kita pergi makam pun semua pakai belangkon. Sampai orang sana ada apa? Makam Sunan Muria. Kita pakai baju perguruan semua kan. Dia cakap, ni daripada Demak ke? Daripada makam Sunan Kalijaga. Dia cakap, tak ada, kita daripada Singapura, daripada Malaysia, daripada Australia. Anak murid saya ramai, ada 7,000 dalam dunia ni. Macam-macam pusuk lah, Amerika pun ada, Qatar, Kuwait ada, Jepun ada. Semua orang Melayu kita yang duduk luar negeri yang main sihir-sihir ni belajar. Alhamdulillah lah. Sebab tu ilmu ni unik. Pada kesimpulan memang daripada penjagaan. Ya. Okey, 4 surah Muqaddam pendek lah. Siapa punya phone bunyi tu? Baru cakap tadi off. Di luar sana bila pasal harta pusaka tu bagi mak bapak ni, tolonglah diperbetulkan. Ingatlah sebelum kematian, kewafatan, meninggalkan dunia tu, pasal harta benda ni tolong disempurnakanlah. Kalau nak dipararikan.
kalau nak dibagi-bagilah dengan hitam putihnya supaya anak cucu tidak berbalah. Ini kerana derhakalah anak-anak yang tidak dikurniakan benda yang bagus, tamaknya sampai jadi huru-hara dalam cerita harta pusaka ni lah. Okey, saya nak tanya abang, masa yang dua meninggal tu adik-beradik tu, suami isteri, pernah usung mayat dia tak, keranda dia? Saya tak usung. Jadi bermana adik-beradik saya yang dah balik ni, yang terbaru ni baru sebulan 2 saja pun saya tak berkesempatan lah. Jadi contohlah yang tamakkan harta dunia ni, tak percaya satu hari kalau mereka meninggal, cuba usung. Mayat dia berat. Betul. Walaupun sini 6 orang ke 7 orang, tetap berat. Macam bawa batu. Yalah. Itulah tanda-tanda dosa. Besarnya dosa dia tu. Adik, apa nak pesan kepada masyarakat yang ada masalah rumah tangga macam kamu ni? Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada anda di luar sana. Terutama sekali saya tujukan kepada penyihir-penyihir di luar sana. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka malah dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin, setan, iblis dengan kamu lebih bangsat, lebih dahsyat daripada jin, setan, iblis. Kenapa? Kamu yang manggil jin, setan, iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Kepada anda yang baru follow TikTok saya, boleh layari YouTube saya, Tabib Adam Emisa ataupun Radin Tabib Adam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng ya. Komen yang positif, yang negatif saya tak layan. Kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah penyihir, hubungi saya ya, 0192169911 ya, bagikan saya lokasi dia ataupun nombor telefon dia supaya saya tarbiahkan dia supaya dia bertobat. Jika dia enggan bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kita ada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Sakti, Maha segala-galanya. Hidupku matiku kerana Allah, kun fayakun. Jadi kepada anda di luar sana yang sedang sakit, saya doakan yang cepat sembuh. Yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, yang kaya lagi kaya, dah senang lagi kaya. Jangan lupa derma bersapa, ada balik yang terdekat, berderma pada yang jauh. Jadi kepada anda di luar sana mana yang tak dapat kerja, saya doakan dapat kerja, tak ada jodoh dapat jodoh. Ya, maka dari itu jangan lupa zikir. Zikir di mana dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan jasad. Orang main sihir pakai roh, bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka dari itu jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kedua bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat tahajud salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng tining. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye bye. Hati kan San?